nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, 22 adun pembangkang keluar Dewan tanda protes. Berita penuh. Shah Alam, seramai 22 ahli Dewan Undangan Negeri adun pembangkang bertindak keluar daripada Dewan sebagai tanda protes terhadap keputusan Dewan berhubung pemilihan ahli beberapa jawatan kuasa pilihan Dewan Negeri Selangor. Ketua Pembangkang Selangor, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali berkata, adun Perikatan Nasional PN merasa kesal dengan tindakan Speaker DUN Lau Weng San yang langsung tidak peduli semangat persefahaman cuba diwujudkan pihak pembangkang bagi memastikan sidang Dewan berjalan lancar. Katanya, pada petang ini, kami dikejutkan dengan tindakan Speaker yang telah menukar nama adun PN yang telah kita calonkan untuk menduduki jawatan kuasa pilihan Dewan Negeri Selangor. Ada 6 jawatan kuasa pilihan dan 3 jawatan kuasa pilihan khas yang kami diminta untuk menamakan ahli-ahli dalam kalangan adun PN. Dalam menentukan keanggotaan setiap jawatan kuasa ini, kami telah meneliti latar belakang, kemahiran, pengalaman ahli Dewan PN supaya mereka dapat memainkan peranan yang lebih efektif dalam jawatan kuasa pilihan. Tambahnya, mengapa Speaker nak menentukan wakil daripada PN? Apakah Speaker hendak menutup mulut wakil daripada PN untuk berbincang dalam jawatan kuasa yang telah ditetapkan? Katanya pada sidang media di lobi bangunan aneks Dewan Negeri Selangor di sini pada hari ini. Mohamed Azmin berkata beliau telah ambil inisiatif bersama adun Sungai Ramal untuk mengadakan perbincangan dengan Speaker lebih awal sebelum sidang DUN bermula supaya ada persefahaman dan Speaker bersetuju pihak kerajaan diwakili oleh 4 ahli dan pembangkang 3 ahli. Sebab itu, apabila kita diminta untuk kemukakan nama ahli-ahli daripada PN, kita kemukakan 3 nama yang kita serahkan kepada Speaker untuk setiap jawatan kuasa. Tetapi apabila dibentangkan oleh Menteri Besar, beberapa nama telah ditukar, katanya. Terdahulu, pada satu sesi pembentangan usul pelantikan ahli jawatan kuasa Dewan oleh Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari bertukar kecoh apabila berlaku pertikaman lidah di antara adun termasuk Mohamed Azmin. Mohamed Azmin kemudian bertindak mengoyak kertas senarai nama bagi pelantikan ahli jawatan kuasa berkenaan sebelum keluar daripada Dewan bersama adun pembangkang yang lain. 10 usul pelantikan ahli jawatan kuasa diluluskan, iaitu ahli jawatan kuasa kira-kira wang kerajaan, ahli jawatan kuasa pilihan pejabat daerah dan tanah JP Padat, ahli jawatan kuasa pilihan pihak berkuasa tempatan JPPBT dan beberapa ahli jawatan kuasa yang lain lagi. Pada sidang media yang berasingan, Weng San berkata penubuhan kedua-dua jawatan kuasa pilihan dan pilihan khas itu berfungsi sebagai mekanisme semak dan imbang terhadap kerajaan negeri. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari bharian.com.my bertarikh 24 November 2023 bertajuk 22 adun pembangkang keluar Dewan tanda protes. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa yang susah sangat? Mahyadin umum undur diri sajalah. Letak jawatan. Licinlah proses peralihan kuasa. Apa yang susah sangat? Kata Sabudin Husin, sabudin.com.net. Berdepan desakan
yang kian meningkat yang mahukan beliau untuk melepaskan jawatannya, Presiden Bersatu iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin ternampak semakin sedar tentang realiti itu. Ahli Parlimen Paguh itu dilaporkan mengambil maklum dengan gesaan perlunya ada perubahan dalam kepimpinan parti yang didakwa ada kelompangan dan perlu dibaiki menjelang PRU 16 yang akan datang ini. Katanya apa yang menjadi keutamaannya berkaitan perkara tersebut ialah agar peralihan pimpinan bersatu berjalan dengan lancar jika beliau memutuskan untuk undur diri. Bagaimanapun, Mahyadin Mat Yassin dalam masa yang sama belum dapat mengesahkan sama ada ingin mengundur diri atau masih mempertahankan jawatannya dalam pemilihan yang akan datang ini. Kata Mahyadin Mat Yassin, saya masih lagi mempertimbangkan sama ada untuk mempertahankan kedudukan atau sebaliknya pada pemilihan parti yang dijadualkan pada tahun depan. Katanya sebagaimana yang diinterview oleh sebuah portal berita. Ini yang payah nih. Sekejap sedar tentang gesaan perubahan dan adanya kelompangan dalam parti yang perlu kepada peralihan kepimpinan yang lancar. Tetapi di waktu yang sama, belum juga mahu memutuskan pula sama ada ingin mempertahankan jawatan atau tidak. Jika Mahyadin benar-benar sedar tentang perlunya perubahan dan mahu peralihan kepimpinan berjalan dengan lancar, keputusan tidak mempertahankan jawatannya perlu segera untuk dimuktamadkan. Peralihan kepimpinan dan dalam bersatu tidak mungkin boleh berjalan dengan lancar selagi Mahyadin Mat Yassin masih belum ada keputusan sama ada ingin mempertahankan jawatannya atau tidak. Hanya jika beliau mengumumkan berundur dan tidak lagi mempertahankan jawatannya saja itu akan menjadikan proses peralihan boleh berjalan dengan lancar. Dengan kedudukan Mahyadin sudah tepu kerana pernah menduduki kursi Perdana Menteri sebelum ini. Selain ada kes mahkamah serta isu menantu yang melarikan diri, ini adalah asas paling kukuh perlunya beliau untuk mengundurkan diri. Jika Mahyadin terus memimpin bersatu, gabungan PN tiada harapan lagi di mata rakyat. Kerana era kegagalannya sebagai Perdana Menteri pada sebelum ini akan terus menjadi igawan ngeri kepada pengundi. Untuk menggantikan tempatnya, tiada pemimpin lain yang lebih lagak dan sesuai untuk mengambil alih teraju kepimpinan bersatu selain Hamzah Zainuddin. Berjawatan Ketua Pembangkang di Parlimen, Ahli Parlimen Larut dan Setiausaha Agung PN Bersatu pada ketika ini, beliaulah satu-satunya yang lebih layak untuk mengemudi blok pembangkang menghadapi PRU 16 yang akan datang. Timbalan Presiden Bersatu sekarang pula, Ahmad Faisal Azumu, tidak sesuai menggantikan Mahyadin kerana beliau tidak berkedudukan sebagai ahli parlimen. Malah wibawanya pun jauh lebih rendah dibandingkan dengan Hamzah Zainuddin. Jadi jika benar Mahyadin mahu peralihan jawatan dalam bersatu berjalan dengan lancar dan mahu PN ada masa depan yang cerah untuk mendepani PRU 16 akan datang, beliau harus segera mengumumkan persaraannya dan tunjuklah Hamzah Zainuddin sebagai bakal penggantinya. Apa yang susah sangat? Sabuddin Husin, 20 November 2023. Jika anda setuju, anda boleh komen. Tidak setuju pun boleh komen. Tapi saya setuju. Ini masa yang paling tepat untuk Muhyiddin Yassin meletak jawatan, mengundur diri daripada Presiden Bersatu. Bye-bye.